Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, alhamdulillah, banyak-banyak kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah memberikan kesempatan usia kepada kita, dan alhamdulillah, dengan rahmat kasih sayang daripada Allah, kita dikumpulkan pada malam ini, malam yang penuh dengan kemuliaan, untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengambil kesempatan menghidupkan Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, saya pun alhamdulillah, kali pertama saya sampai tempat ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Walaupun kawasan ini tidaklah asing bagi saya, tapi ini kali pertama saya sampai di tempat ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Sebelum saya nak melangkah lebih jauh apa yang kita nak bicarakan pada malam ni, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, tadi azan maghrib, Tok Bilal kita, bila mana dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, menandakan kedatangan maghrib. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunaikan permintaan kita 2 bulan yang lepas. Kalau kita ingat balik di awal Rajab, kita sebut Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Siapa yang tadi di waktu maghrib dengar azan, dia sebut alhamdulillah, ya Allah, kau tunai permintaan aku untuk aku masuk dalam bulan Ramadan. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk aku menyempurnakan bilangan-bilangan hari pada bulan Ramadan. Ayah-ayah, ibu sekalian, ni anak-anak kita, siapa yang tak ucap alhamdulillah, ucap tu dulu sekarang. Allah perkenan hajat kita. Ada sahabat kita yang doa macam kita, tapi kemarin dulu Allah ambil nyawa dia. Ada sahabat kita yang doa macam kita, semangat tadi pergi beli telur masin dah, balik-balik accident dia. Tapi Allah perkenan kita. Sebab itu kita ucap terima kasih, alhamdulillah, banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu dirahmati Allah sekalian, dengan masa yang ada pada malam ni, tadi saya dengar pengurusi sebut, antara program kita, program di surau ini adalah menghidupkan Ramadan dengan tadarus Al-Quran. Di sebalik tadarus Al-Quran, dia ada satu perkara yang kita perlu ambil satu lagi manfaat, iaitu tadabbur Al-Quran. Dan pada malam ini insya-Allah saya nak memilih 2 ayat daripada suratul Kahf, surah yang sering kali kita baca, untuk kita ambil manfaat semangat permulaan Ramadan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya pilih ayat 103 dan 104. Surah ini, ayat ini tidak asing, khusus bagi penggemar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebut dalam hadis, man qara'a suratul Kahf adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Siapa-siapa yang baca surah Al-Kahf pada hari Jumaat, Allah jadikan cahaya kepadanya di antara 2 Jumaat. Ayat dirahmati Allah sekalian, kita ambil sedikit manfaat 2 ayat daripada suratul Kahf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sadaqallahul azim. Ayah sekalian, dua ayat yang pendek, tapi kita nak tengok bagaimana peringatan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Muhammad bagi tahu kepada manusia, nak dak aku kabarkan tentang orang-orang yang rugi amal usaha mereka. Ayah-ayah ibu sekalian, perkataan nunabbi'ukum ni anak-anak kita mengaji tahfiz. Kita baca amma yatasaalun anin naba'il azim. Mereka saling bertanya, mereka saling berbeza, mereka saling berselisih pendapat berkaitan dengan satu peristiwa, satu berita yang menggemparkan mereka, berita besar, dan rentetan surah itu menceritakan tentang Yaumal Qiyamah, hari kiamat. Ayah-ayah ibu sekalian, rasa-rasa benda kiamat ni benda kecil, benda besar? Benda besar. Sebab itu dengan nama An-Naba, maknanya berita besar. Perkataan Naba digunakan pada ayat 103 suratul Kahf. Nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Nak dak aku tunjukkan kepada kamu, aku kabarkan kepada kamu. Maknanya satu berita yang besar, perkara penting, iaitu orang-orang yang rugi amal usaha mereka. Ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, penat tak kita bila kita buat amalan ni ayah ibu sekalian, tengok-tengok amalan itu tak ada nilai? Amat-amat penat. Bayangkan ayah dirahmati Allah sekalian, kat dunia pun ni, kita ni duduk dekat Selayang, kerja dekat Kelang ni. Setiap pagi kita bangun pukul 5.30, selepas itu pukul 7 pagi kita keluar rumah dengan minyak kereta, dengan tol, dengan jam, dengan masa, dengan tenaga. Cukup-cukup bulan bos jumpa. Dia kata terima kasihlah kaki tangan semua, syarikat kita untung banyak bulan ni. Tapi minta maaf lah, tak ada duit, ada gaji tak ada bulan ni, tak bagi gaji. Ayah buskan apa jadi kat bos tu? Esok orang jumpa kat Sungai Kelang. Penat kita, letih, tak ada apa. Bayangkan bila kita bertemu dengan Allah dalam keadaan amalan kita langsung tak ada nilai. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang-orang yang bakal rugi amal usaha mereka? Antaranya kata Allah, sikap yang ada pada mereka, ciri yang ada pada mereka, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang mana kata Allah, mereka ni adalah orang-orang yang sentiasa rasa bagus, rasa baik apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan tu dah terbaik. Siapa pun tak boleh mai tegur, siapa pun tak boleh baiki. Jenis orang Kedah kata ketegang. Ni. Bila orang tegur ada sikit, pak cik tak boleh buat macam ni. Hang tahu apa? Aku makan gula awal pada hang. Hang tahu kencing manis aku lah ni berapa? Tak boleh tegur. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, antara ciri orang yang nak rugi amal perbuatan mereka, bila mana dia ada sikap keras kepala dan tak mau dengar apa yang orang cakap. Dan Allah rakamkan dalam Al-Quran pada ayat yang lain, Allah kata alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allah kata orang-orang yang cerdik, orang-orang yang Allah bekalkan petunjuk kepada mereka, kata Allah, mereka adalah orang yang buka mata, buka telinga. Dia dengar segala perkataan. Ustaz ni cakap, dia dengar. Ustaz ni cakap, dia dengar. Tokoh ni cakap, dia dengar. Tokoh ni cakap, dia dengar. Tulisan ni dia baca. Tulisan ni dia baca. Fayattabi'una ahsanah. Tidak ada yang mengganggu jiwa dia. Oh, yang ni dia suka, dia ikut. Bukan. Tetapi fayattabi'una ahsanah. Dia timbang, dia kaji, dan dia mengikut yang baik. Kata Allah, ini orang cerdik.
dan untuk mereka dibekalkan petunjuk. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita melihat kepada ayat ini cerita tentang orang kafir. Saya nak bawa ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian untuk kita lihat siapa orang-orang yang bakal rugi amal usaha mereka. Saya nak bawa 4 malam ni insya-Allah. Yang mana yang pertama, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, saya nak bawakan satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang-orang yang rugi amal perbuatan mereka. Daripada satu firman Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Ayat yang dirahmati Allah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ampun semua dosa melainkan orang yang melakukan syirik kepada Allah, Allah tak ampun kalau dia tak taubat. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, antara perbuatan pertama yang menatijahkan kerosakan amal, bukan satu amal, total loss kepada seluruh amal, adalah melakukan syirik. Ayah ibu sekalian, kita hari-hari puasa, hari-hari baca Quran 30 juzuk sehari semalam. Kita pula hari-hari semayang 5 waktu siang malam ni, sembahyang berjemaah tak pernah tinggal. Kita datang masjid awal pada Tok Siak lagi, azan asar pukul 4.30, kita pukul 3 pun dah ada dekat masjid. Siap marah Tok Siak lagi, kata hang sepatut mai pukul 2.30. Marah Tok Siak. Semayang ni tak lari betul-betul belakang Tok Imam, cuma kadang-kadang dia terlajak pergi depan Tok Imam. Ayat dirahmati Allah sekalian, hebat. Dari sudut duit dia sedekah ni hari-hari, kat sini 1 juta, kat sini 500,000, banyak duit. Ayat ibu sekalian, cukuplah dia palitkan syirik kepada Allah, total loss, seluruh amalan dia rosak. Dan bila kita sebut tentang syirik, kadang-kadang orang nampak syirik hanya sembah berhala, syirik sembah bukit, syirik sembah gunung, sembah matahari. Tapi kadang-kadang syirik boleh berlaku bila mana kita memuja seseorang melebihi kedudukan dia. Saya bawa contoh yang dirahmati Allah sekalian. Lebih kurang 7 tahun lepas, saya kuliah di Johor. Minta maaf lah kalau ada orang Johor sini. Saya kuliah di Johor. Saya tinggal di rumah seorang pakcik ni lebih kurang 3 malam. Pakcik ni, ayah ibu sekalian, dari sudut amalan, Masya Allah, hebat. Saya bangun 4.30 pagi, saya bangun pukul 5, saya bangun 5.30. Saya tengok pakcik ni ada waktu dia solat, ada waktu dia baca Quran, ada waktu dia baca kitab, ada waktu dia zikir. Dari sudut amalan, Masya Allah, saya bukan orang yang boleh lawan lah dari sudut amalan tu. Satu hari pakcik ni dia jumpa dengan saya. Dia kata, Ustaz, dia kata, Nabi Muhammad ni Ustaz hebat. Saya kata, Nabi memang hebat pakcik, tak payah duk cakap lah, Nabi ni memang hebat. Dia kata, Ustaz, Nabi ni hebat lain macam Ustaz. Saya bila dia kata macam lain macam pun, saya tengok dia macam lain dah. Saya kata, hebat macam mana pakcik? Dia kata, Ustaz, Nabi ni bukan manusia biasa. Saya masa dia kata tu, orang Kedah kata, seriau darah apa pakcik ni nak bagi tahu ni? Saya kata, pakcik, kalau Nabi ni bukan manusia biasa, Nabi ni siapa? Dia kata, Ustaz, nak kata Nabi ni manusia bukan, nak kata Tuhan pun bukan. Saya kata, apa spesifik Nabi ni? Manusia bukan, Tuhan pun bukan. Dia kata, Ustaz, Nabi ni nak kata manusia, dia ada separuh Tuhan. Nak kata dia Tuhan, dia ada separuh manusia. Saya pun tengok pakcik ni atas bawah. Saya kata, kena dong ketum kot orang ni. Ayah yang dirahmati Allah sekalian, saya nak tanya ibu sekalian, kalau ada orang mai jumpa kita ni ceramah dan sebagainya ni, dia kata, tuan-tuan, Nabi ni bukan calang-calang, dia separuh manusia, separuh Tuhan. Rasa-rasa boleh percaya ke tak? Rasa-rasa boleh terima ke tak? Tak boleh. Sebab apa? Quran sebut jelas, Qul huwallahu ahad,
Allahus Samad. Jelas. Saya pun ibu sekalian, dia soal akidah. Dia soal seseorang nak dilempar masuk dalam neraka ataupun nak dibawa masuk ke syurga. Sebab itu Allah kata inna syirka la zulmun azim. Sebesar-besar kezaliman pada Allah adalah syirik. Kita pun ibu rahmatullah sekalian sembang macam ni. Saya pun banyaklah dalil pas semua Quran, hadis kita pun bagilah kepada pakcik ni. Dia kata ustaz, dia kata tafsir Quran bukan boleh tafsir macam tu. Saya kata saya tak tafsir. Ulama semua tafsir benda yang sama. Dia kata ustaz, ulama pun bukan boleh pakai. Oh ni dia kata sungguh. Saya kata kalau ulama tak boleh pakai, nak pakai siapa? Dia kata ustaz, mestilah ulama yang bertarikat sekian. Ibu sekalian, kita tak lawan mana-mana tarikat, tak musuh dengan kumpulan mana-mana. Menyanggahi Al-Quran dan Sunnah, yang tu je kita lawan. Ayah dirahmati Allah sekalian. Saya pun bila nampak dengan pakcik ni tak berapa nak boleh makan ni, keras. Saya kata pakcik, boleh tak saya nak jumpa dengan Tok Guru pakcik? Koklah kita boleh muzakarah, nak bersembang. Dia soal akidah. Boleh tak saya nak jumpa? Dia angkat tangan ibu sekalian. Dia kata minta maaf lah ustaz. Banyak-banyak dia kata tahap ustaz sekarang ni tak layak jumpa Tok Guru saya lagi. Kira Allah hina sungguh kita rasa ibu sekalian. Mai mana kasta dalam agama ni? Sebab itu dirahmati Allah sekalian, agama ini agama yang hanif. Sebab itu Nabi SAW, Allah tahu benda ni akan berlaku. Sebab itu Nabi Allah peringat awal-awal supaya dia ingatkan kepada manusia, ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ayah ibu rahmatullah sekalian, kalau kita mengatakan Nabi separuh manusia separuh Tuhan, apa beza kita dengan Kristian? Tak ada beza. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, orang-orang yang membawa fahaman begini cukup bermasalah. Saya pun tanya, jangan duk main-main, pakcik ni pun ada dalil dia. Saya kata pakcik, apa hujah pakcik yang mengatakan Nabi ni separuh manusia separuh Tuhan? Dia kata ustaz, ketika mana peristiwa Mi'raj, bila Nabi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kata, ya Muhammad, angkat wajah dan lihat aku. Ya Muhammad, angkat wajah dan lihat aku. Nabi tak angkat. Dan akhirnya Nabi angkat dan dia melihat dirinya sendiri. Ini cerita sampah. Cerita yang nak merosakkan masyarakat. Sebab itu ayah rahmatullah sekalian, anak-anak pelajar, sebab itu agama ni kena gali sebaik mungkin. Agama dia ada disiplin. Dia tak boleh main semua cerita dan kita rasa zub ataupun kita rasa semangat dengan cerita tu, kita jadikan dalil. Tak boleh. Sebab itu kita baca Al-Quran. Ni, kita nak tadarus Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah sebab mengapa Allah turunkan Al-Quran. Untuk selamatkan manusia, bukan untuk menjahanamkan manusia. Ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, itu yang pertama. Iaitu bila mana kita melakukan syirik kepada Allah, maka dia boleh menatijahkan kerosakan, total loss kepada seluruh amalan kita. Yang kedua, saya nak bawakan satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nabi kata, aku takut menimpa kepada kamu syirik kecil. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa tu syirik kecil? Nabi kata, ar-riya'. Ayah dirahmati Allah sekalian, riya' melakukan amalan bukan kerana Allah, tinggalkan amalan juga bukan kerana Allah. Itulah riya'. Ayah sekalian, ni kita masuk Ramadan. Ayah dirahmati Allah sekalian, hari ni berapa ramai orang yang terlepas pandang. Kadang-kadang ayah dirahmati Allah sekalian, saya tengok ada orang, dia suka mesej dalam grup WhatsApp. Pukul 4:30 pagi dia mesej. Dia kata, Assalamualaikum, sahabat-sahabat syurga sekian. Dah bangun tahajud ke belum? Jomlah tahajud. Ibu sekalian. Sebab itu bila mana Allah gerak kita ni, esok kita nak bangun ni, kita kemungkinan semua boleh tahajud ni. Ibu sekalian,
Kalau boleh tahajud, tolonglah sembunyikan sebaik mungkin amalan kita. Sebab bila mana Allah gerak kita untuk bangun, Allah nak dating dengan kita. Allah nak bersama dengan kita. Sebab itu, tolong sebaik mungkin jangan cerita dekat orang, aku semalam Alhamdulillah dan kat tahajud 10 rakaat. Tolong jangan. Sebab itu dalam agama dia ada satu benda yang kita kena tahu, iaitu ujub. Apa makna ujub? Memperdengarkan amalan kita kepada orang lain. Sebahagian daripada kita, dia tak senang duduk. Orang Kedah kata panas punggung. Selagi mana dia tak upload gambar dia bagi beras kat fakir miskin kemarin, dia tak upload masuk Facebook, dia tak senang duduk. Selagi mana dia tak cerita amalan apa yang dia buat kat orang, dia tak senang duduk. Ayah ibu sekalian, ujub bila mana dia tembus sahaja ikhlas, pada waktu itu dia berlaku riak. Bila berlaku riak, ayah dirahmati Allah sekalian, Allah kata, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Pada hari kiamat dihimpunkan amalan depan dia. Dia tengok, Masya Allah, amalan dia banyak. Dan Allah kata, faja'alnahu haba'an manthura. Pada waktu itu kami jadikan amalan yang dia tengok itu bagaikan debu, dan angin datang tiup debu tersebut, tak ada apa. Sebab itu jaga, tambah-tambah bulan Ramadan ni, sekalian. Jaga, jangan sampai kita rosakkan pahala kita yang ada dalam bulan Ramadan ni. Sebab itu riak bakal menatijahkan kerosakan kepada amalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya nak bawakan satu hadis daripada Nabi sallallahu satu perkara yang mana ayat dirahmati Allah sekalian, agama ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi. Nabi orang bawa agama, sebab itu cara mengamalkan agama kita kena ikut Nabi. Supaya amalan kita amalan yang mutaqabbal, yang Allah terima. Ayat dirahmati Allah sekalian, saya bawa contoh mudah. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Ayat dirahmati Allah sekalian, saya nak bawa contoh. Suatu ketika ada sahabat Nabi SAW, dia masuk masjid. Bila dia masuk masjid, ayat dirahmati Allah sekalian, dia solat. Allahu Akbar, dia solat. Habis dia solat, dia bagi salam. Nabi ada dalam masjid, dia pergi jumpa Nabi, dia bagi salam kat Nabi. Nabi jawab salam dia. Dan Nabi kata, irji', solat balik. Dia pun pilah solat semula, Allahu Akbar. Habis solat, jumpa Nabi, bagi salam. Nabi kata, irji', banyak kali, berulang. Sehingga Nabi mai duduk depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku tak boleh buat lebih baik daripada tu. Aku tak boleh buat lebih baik daripada tu. Lalu kata Nabi dalam satu hadis, "Idza qumta ila as-salah fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'a." Hingga habis hadis, Nabi cerita tentang kepentingan untuk kita melakukan tuma'ninah. Ibu sekalian, ni bulan Ramadan. Orang berkeli pun banyak lagi. 8 ke 20. Saya, Ibn Rahmat Allah sekalian, pengalaman saya pernah semayang belakang Tok Imam. Ni pengalaman saya. Tok Imam ni cukup special lah kat kampung kami, arwah dah dia. Dia kalau semayang ni, Ibu sekalian, daripada Alham ni, dia baca sampai waladhalin satu nafah. Habis amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Habis Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Oh, memang Spiderman sungguh. Ayat dirahmati Allah sekalian, laju. Sebab itu bila mana orang terlalu mengejar 20 rakaat, 50 rakaat, takut-takut dia terlepas pandang. 8 rakaat kalau dia terlepas pandang pun bahaya. Sebab itu di dalam solat, kata Nabi, perlunya ada tuma'ninah. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, bila mana solat, Allahu Akbar, bila kita rukuk, dia kena relax dulu. Sehingga kata riwayat, kalau ambil gelas air ni duduk belakang ni tak terbalik. Makna dia tenang. Allahu Akbar,
baru kita kata subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, ni bagi betul. Allahu akbar, bagi dai kena dengan tempat sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baru disebut tumakninah. Ayum dirahmati Allah sekalian, berapa ramai orang yang terlepas pandang soal tumakninah. Berapa ramai. Begitu juga ayam dirahmati Allah sekalian, Nabi sebut dalam hadis, sejahat-jahat pencuri, orang yang mencuri dalam solat. Sahabat tanya, siapa yang mencuri dalam solat? Orang yang tak sempurnakan rukuk, tak sempurnakan sujud. Ayam dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang tumakninah, bukan sekadar dalam solat, tetapi untuk hadir kepada solat juga perlu tumakninah. Ayam dirahmati Allah sekalian, saya beberapa tahun yang lepas, saya buka puasa di satu masjid dekat Shah Alam. Bulan Ramadan, saya dah kuliah lepas maghrib, saya kena buka puasa situ. Dan kebetulan pula malam tu tak tahu AJK dia buat semangat apa, dia buat daging masak kurma. Oh, tu memang favourite saya. Kita ni makan ni, dirahmati Allah sekalian, Tok Bilal iqamah, Tok Imam duk angkat takbir solat, saya duk makan, siap tambah nak kata sedap ni. Ada seorang pakcik depan saya ni. Bila mana Tok Imam mula baca Al-Fatihah, dia makan laju. Makan laju, Tok Imam dah nak habis Al-Fatihah, dia tolak pinggan dia, saya tengok ada baki lagi nasi, dia lari basuh tangan. Dekat tempat wuduk, dia basuh tangan, dia kumuk. Tok Imam baca surah yang agak panjang. Ibu sekalian, dia lari pula mai kat tempat saya, dia ambil mangkuk polistrin. Dia isi kuih. Mungkin dia tengok muka saya sama. Dia kata, aku tak percaya Ustaz ni boleh kat dia seorang kuih ni. Lepas tu dia ambil mangkuk tu, dia pergi lari pula dekat rak, dia letak atas rak, dia lari belakang Tok Imam, Allahu Akbar, dia rukuk dengan Tok Imam. Saya nak tanya, perbuatan tu Nabi iktiraf atau tidak? Rasa-rasa iktiraf ke tak? Angguk pun tak, giling pun tak ni. Tak iktiraf. Sebab apa? Nabi kata, idza sami'tumul iqamah famshu ila salah wa alaikum bis sakinah. Berapa ramai orang yang keluar daripada kereta, tu imam nak habis surah, dia hempah pintu kereta, lari, sepak selipar kawan, Allahu Akbar. Ibu sekalian, itu perbuatan yang Nabi tak iktiraf. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, kata Nabi, ada orang yang puasa tapi dia tak dapat apa-apa melainkan lapar dan dahaga. Sebab itu semua perbuatan amalan kita mesti merujuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sebut dalam hadis, al-muflisu min ummati yaumal qiyamah, iaitu orang yang muflis di kalangan umat Nabi pada hari kiamat. Siapa golongan tu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala tadarus, semua jenis pahala dia bawa, dia cucuk akaun dia, memang semua pahala itu diiktiraf dan confirm nak masuk syurga. Celah-celah tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah hadirkan orang yang dia zalim atas muka bumi. Dekat dunia Allah bagi dia kuasa, Allah bagi dia contoh jadi DO, boleh luluh mana-mana projek. Ayah-ibu sekalian, orang mai minta projek dekat dia yang ada, kita kata dari sudut keperluannya dia mampu untuk dapat projek tersebut, kita nafikan hak dia, bagi kat jiran kita, bagi kat ahli keluarga kita. Ayah-ibu sekalian, orang yang teraniaya dan dizalimi macam ni, jangan risau, pada hari kiamat nanti Allah bagi pahala DO tu kat kita. Allah ambil pahala dia, Allah bagi, ambil, bagi, selesai. Tengok-tengok, boleh masuk syurga lagi. Ayat dirahmati Allah sekalian, Allah datangkan pula orang yang dia aibkan atas muka bumi. Ayat dirahmati Allah sekalian, keluar pada masjid, dia jumpa kawan dia. Meon, hang tahu tak? Tahu apa? Anak Pak Mat kena tangkap basah. Ni pakcik bawang. Ayat ibu sekalian, kita buka aib orang, kita sebarkan aib orang, Allah ambil, Allah bagi, Allah ambil, Allah bagi, Allah ambil, Allah bagi, sehingga rahmat Allah sekalian, pahala kita tengok-tengok kosong. Tu pun dengan rahmat Allah boleh masuk syurga. Celah-celah tu ada pula orang yang kita fitnah.
Tengok-tengok tak ada dah pahala kita nak bagi kepada dia, Allah ambil dosa kita, Allah bagi kat dia. Sebab itu rahmat Allah sekalian, ada orang pada hari kiamat dia masuk syurga bukan dengan amalan yang dia buat, tapi disebabkan kezaliman orang kat dia. Ada orang yang masuk neraka bukan sebab dosa yang dia buat, tapi terpaksa pikul dosa orang disebabkan kesilapan di atas muka bumi. Sebab itu rahmat Allah sekalian, inilah 4 golongan yang bakal menatijahkan kerosakan kepada amalan dan juga kerosakan total loss kepada amalan. Inilah yang kita boleh ambil manfaat daripada ayat 103, 104 suratul Kahf. Mudah-mudahan ada manfaat kepada saya, ayah-ayah, ibunda rahmati Allah sekalian. 2 ayat ni mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui, di sebalik kita bertadarus, sama-sama kita tadabbur, mudah-mudahan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah menjadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan di dalam kehidupan kita. Allahu ta'ala alam. Yang mana yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.